Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, apa khabar cikgu-cikgu? Selamat Hari Merdeka semua. Nampak dah cik pakai baju biru, kuning tak ada, merah tak ada. Okay, baik, hari ini saya nak bercakap tentang kepercayaan, tentang percaya. Percaya, okay, bagi saya, okay, bukan bagi saya lah, bagi semua orang mungkin agak sukar untuk kita mengekalkan sesuatu kepercayaan. Even dalam mana-mana Muslim, kita nak mengekalkan kepercayaan yang berterusan, agak sukar. Lagi-lagi apabila kita ni, contohnya kita, bukan contoh, kita ni memang kita perlu percaya yang apabila kita melakukan sesuatu yang baik, kita akan diganjarkan dengan syurga. Kita tak nampak benda tu, tetapi kita disuruh untuk percaya. Okey, saya nak, kalau korang pernah tengok cerita Zootopia, mesti pernah tengok. Okey, cerita Zootopia. Zootopia. Yang polis Arnab tu, betul. Yang polis Arnab ni, dia sangat percaya yang apa ni, she can change the world. Let's make the world a better place, dia kata kan. Lepas dia nak jadi polis, sampaikan satu keluarga dia takut. Mak ayah dia pun takut. Kau biar betul nak jadi polis kan? Kau tu kecil je, apa tu, rabbit kan, arnab. Kau ni herbivore kan, haiwan yang mangsa kan, bukan pemangsa. So tapi dia kekal dengan kepercayaan dia tu. Dia percaya yang dia akan jadi juga. So dia tak percaya yang mak ayah dia kata apa tu, orang-orang jahat kat luar tu banyak lah apa semua tu kan. Dia kata, oh, I can change that, I will be the first of police officer daripada rabbit, dalam kalangan rabbit. So dia pun meneruskan perjuangan dia tu dan mengekalkan apa yang dia percaya. Dan sepanjang perjalanan dia tu, ada sahaja orang-orang yang contohnya macam Fox tu kan, yang Fox tu kata, kau tak payahlah buat benda-benda ni kan, kau tu rabbit, dia panggil carrots kan. So dia insult lagi dia, sampai satu hari tu dia telah membuat satu kesalahan yang sangat besar. Dia buat apa dia ni dia tuduh haiwan-haiwan yang pemangsa. Dia buat statement yang salah lah, cakap semua haiwan pemangsa ni boleh bertukar savage ataupun menjadi terlalu liar. Dan itu telah menyebabkan satu city tu, daripada impian dia tu yang nak jadikan the world a better place, akhirnya jadi worst sebab saling bergaduh ataupun boleh dikatakan racist lah, berlaku racism dalam kalangan animal kingdom kat situ. Tapi dia cuba juga untuk meneruskan apa yang dia percaya dengan membetulkan keadaan yang dia dah buat lah. Dan akhirnya dia berjaya. Dekat sini saya, selepas daripada cerita tu, saya terjumpa satu video Ustaz Azrizal pula. Ustaz Azrizal ni dia ceritalah yang video yang tentang apa ni, saya tak pasti tu video tentang merdeka ke apa, tetapi dia Ustaz Azrizal bercerita tentang kepercayaan. Kita ni bila kita jumpa sesuatu, kita dah nampak, kita percaya, itu benda biasa. Tetapi kita nak percaya sesuatu yang belum terjadi, yang kita tak tahu bila akan jadi, itu sangat luar biasa. Jadi dekat sini kalau ialah kita dengan anak-anak Rohingya di sini, dan kita sangat sukar, even masa yang first 2018 kita, ataupun masa first saya terjun di dalam bidang kemanusiaan ini, saya agak macam mana nak buat budak-budak ni kan, macam susah nak percaya, boleh ke diorang ni akan balik ke negara mereka satu hari nanti. So and then tetapi apabila makin hilang kepercayaan itu, semakin hilanglah satu harapan dalam, kadang-kadang dalam hati saya, macam tak mungkin lah dengan perangai macam ni, tak mungkin lah kan. Kita mula rasa-rasa macam tu. Lama-lama saya makin lama makin hilang kepercayaan. Tapi dan itu bila hilang harapan, jadi kurang bersemangat dan apa semua. Tapi bila saya dengar daripada Ustaz Azrizal bercakap tentang tu, ianya adalah sesuatu yang luar biasa untuk kita mempercayai sesuatu yang tidak ada di hadapan mata kita lagi. Dan kita percaya dan mereka ni akan balik ke negara mereka satu hari nanti, insya-Allah. Mereka dapat, mungkin ada insya-Allah dalam kalangan mereka yang dapat membangunkan bangsa mereka sendiri. Itu yang kita doakan dan kita harapkan. Dan janganlah kita ni sebagai guru-guru
hilang kepercayaan yang seperti itu. Janganlah kita hilang kepercayaan kepada anak-anak murid kita juga, yang mereka ni insya-Allah nakal-nakal hari ni akan menjadi pelajar ataupun menjadi orang dewasa yang lebih baik satu hari nanti. Dan kita treatlah mereka dan tunaikanlah hak mereka yang sepatutnya. Itu sajalah. Ada beberapa ulasan. Terima kasih. Percaya. Tak juga, tak payahlah. Masih banyak. Kadang-kadang kan budak besar ni kita nak trik dia tu lagi mencabar lah sebenarnya daripada budak kecil sebenarnya. Yelah, budak-budak kecil ni senang kita nak bentuk. Senang nak bentuk kan. Kita macam okey, kita boleh counting lagi macam mana kita psycho dia lah. Macam mana kita nak bagi dia kita percaya dengan dia, apa yang dia cakap. Tapi berbeza dengan budak besar ni lagi mencabar lah untuk kita nak tambatkan kepercayaan tu untuk dia. Sangat-sangat susah lah kalau budak besar ni. Kalau budak kecil ni senang sikit kita nak ni kan. So saya tengok cikgu bila buat macam bila ada problem kan dengan budak-budak ni buat masalah, macam saya macam tengok cikgu ni sangat-sangat bersemangat lah. Okey lah. Sangat bangga kan. Tu antara cikgu ni semualah. Okey, jadi marilah kita percaya anak-anak murid kita. Okey, Tak nak. Kita pakai mask. Alah. Macam bila Nak akan tengok sana akan cakap. okey. Macam ni kan. Jenayah kan. Nanti kabur Macam tak macam nampak kan. kabur okey. Apa yang Nazifah cakap tu akak setujulah. Untuk kita tanamkan belief system yang baik pada anak-anak kan, sejak dia kecil lagi. Sebab akak dah try lah dekat Muhammad, dekat anak akak sendiri. Akak selalu cakap kat dia akak daripada dia umur 1 tahun, akak selalu cakap kat dia man qawiyun kan. Lepas tu dia angkat tangan, akak jawab ana qawiyun amin kan. Sampai sekarang benda tu dia tu Muhammad tahu tak amin tahu maksud dia? Muhammad tak ada tiba-tiba tau kalau nak jadi amin kan. Nak kena jadi jujur. Dan akak ada lagi satu lagi akak cakap dengan dia, kita ni orang Islam, kita kena pandai dan kuat. Kena pandai dan kuat kan. So bila kalau ada kawan-kawan dia dekat sekolah yang macam down sikit kan, rasa tak pandai belajar, dia akan cakap dia cerita kan, kita ni orang Islam, kita kena kuat dan pandai. Awak belajarlah lagi. Dia yang cerita dekat akak macam tu. Maknanya benda yang akak cakap ni a few times waktu dia setahun ataupun sebelum 1 tahun lagi, benda tu dah terpaut dalam minda dia. Macam budak-budak sekarang pun, macam budak-budak kita, especially Amin lah kan, cikgu saya tak pandai kan, especially bila kita nak suruh tulis banyak-banyak kan. Lepas tu one of the thing yang akak tanamkan kat diorang, nak jadi anak murid cikgu Khadijah kena pandai pula jawab. So Kena pandai kak. Dia yakin yang diri kita ni pandai. Itulah tak. Dia cakap saya memang tak pandai. The word is Dia cakap macam kau ni bodoh, aku tak boleh pergi sekolah kan. Itulah bila dengan kita ataupun dia kena sedar lah kan. Kita kena wujudkan satu environment yang macam tu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal topik hari ni, bagi saya kepercayaan tu, kita sebagai seorang Islam memang dah terlatih lah sebenarnya. Sebab kita dah diajar dengan perkara yang gaib kan, iaitu percaya pada Allah. Kita tak tahu Allah, tak nampak Allah kan, tapi kita disuruh untuk percaya Allah, percaya dan tawakal pada Allah. Jadi benda tu memang dah melatih diri kita lah. Apa yang kita buat, terutama macam kita sekarang ni, kita dalam bidang mengajar anak-anak Rohingya ni kan, memang sukarlah. Tapi kita kena percaya yang bahawa biarlah kita didik macam mana pun, yang selebihnya kita serah pada Allah. Itu atas kerja Allah. Kita tak tahu diorang berjaya ke tak, itu atas kerja Allah. Maksudnya kita kena, poin utama dia, kita kena letak percayaan tu pada Allah. Sebab kita ada Allah kan. Jadi begitulah. Macam semalam Tuan Haji Azam dia cerita kan pasal penahlukan Konstantinopel kan.
kota Konstantinopel kan. Kisah sebelum dia orang usaha dulu. Usaha yang nak tahluk tu itu terserah pada Allah. Tapi memang dah dicakap oleh Nabi, suatu hari nanti akan ada yang menakluk kan pada orang Islam kan. Saya ada sebut tentang tu. Dia ada kaitkan berapa Nabi waktu tu tengah menggali parit kan dengan sahabat-sahabat. Lepas tu Nabi kata akan buka Konstantinopel 800 tahun kemudian. 800 tahun lama tu, tempoh yang lama. Keadaan waktu tu bagaimana sahabat-sahabat ni kan Keyakinan kan. benda tu Berapa kerajaan, beberapa kata berapa khalifah yang cuba 10 kan. Islam Muhammad Al-Fatih tu yang ke-10. Baru ini satu benda yang menarik lah. Seandainya sehingga hari ini kota Konstantinopel masih lagi belum ditakluk, agak-agak ada lagi tak orang yang akan cuba menawan? Rasanya akan ada lagi, sebab kepercayaan, sistem kepercayaan tu lah. Sama balik sikit. Jadi itulah dari sudut pandangan saya lah. Itu je. Okey, tak ada, cepat saya nak simpulkan ni. Okey, satu tajuk yang sangat menarik tentang kepercayaan ni ada beberapa perkara lah. Pertama sekali, saya ringkaskan dengan apa yang Cikgu Anwar cakap tadi. Kita telah dilatih dengan percaya, sistem kepercayaan kita ni telah dilatih sejak dari kecil lagi, iaitu kita percaya kepada ghaibiyah tu lah. Yang pertama sekali rukun iman lah, Allah kan, percaya kepada Allah dan yang lain-lain tu lah. Yang itu paksi kepercayaan kita dan keyakinan kita lah. Dan yang kedua, saya nak memetik agak apa yang Cikgu Hadijah cakap tu, Qawiyul Amin. Ini satu elemen yang sangat powerful lah pada saya dalam pembentukan generasi yang baik. Bagus untuk kita latih anak-anak kita, bagus juga kita latih anak murid kita Qawiyul Amin ni. Qawiyul Amin ni apa? Dua benda, amanah dan kuat. Kuat ni bukan dari segi fizikal saja, dari segi mental, dari segi spiritual, dari segi intelektual. Yang ni kita nak kena bangunkan. Jadi kita boleh encourage, macam mana Cikgu Hadijah cakap, kita boleh encourage kepada pelajar-pelajar kita bahawa dia perlu jadi seorang yang berkeyakinan bahawa dia seorang Qawiyul Amin. Dia dalam proses, satu hari nanti dia akan jadi seorang yang amanah dan seorang yang betul-betul kuat dari segala aspek. Mungkin tak tahulah, kita boleh buat satu skrip yang kita boleh nasihatkan pelajar-pelajar macam tu kan, macam mana Cikgu Hadijah buat pada anak-anak dia. Yang ketiga, kepercayaan dia perlu datang dalam diri kita sendirilah sebelum dia masuk kepada orang lain kan. Kalau kita nak menaruh harapan kepercayaan pada orang lain, kita kena percaya pada diri kita sendiri. Dalam gerakan Islam, dia ada ajar satu istilah tu, iaitu siqah. Siqah ni kita kalau kat sekolah asrama agama ni, Ashraf kita tak siqah kan. Cakap siqah tu macam tak alim lah. Sebenarnya itu kurang tepat. Siqah ni bermaksud kepercayaan. Macam mana kita percaya kepada kepimpinan dan kepimpinan percaya kepada yang lain-lain lah. Jadi sama juga macam kita, bagaimana kita percaya kepada pelajar dan akhirnya kepercayaan pelajar itu dikembalikan balik kepada kita. Ini satu benda kan. Kalau kita asyik blame je pelajar, kita kata ni awak ni awak ni tak so apa akan terjadi pada pelajar tu? Hilang kepercayaan pada diri mereka. Yes, pada diri mereka sendiri dan kepada guru-guru juga, dan malah yang lagi teruk lagi kepada masyarakat sekeliling, dan akhirnya stres mental, dan itu yang jadi kes-kes yang lain kan. Jadi kena selalu encourage. Sama juga dalam tim. Dalam tim, saya sebagai ketua, saya kena percaya pada tim saya. Dan tim saya kena percaya pada saya. Dan kita sebagai REC kena percaya kepada Jared, dan Jared pun percaya kena saling percayalah. Sebab apa, kalau kita ada sedikit tak percaya, then keluarlah tadi yang hari tu minggu lepas, bersangka-sangka, and then collapse lah, bahaya. Kalau kita rasa terdetik ketidakpercayaan, maka jumpalah dengan individu tersebut dan bincanglah. Dan yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita nak tahu kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri adalah dengan cara kita memahami. Saya nak petik satu lirik lagu orang kafir lah. Tahu tajuk lagu dia, lagu ni dinyanyikan oleh Imagine Dragon. Tajuk dia Believer. So
Saya sukalah sebab lagu dia macam rock sikit kan. So salah satu dia punya lirik dia kata, I am the master of my sea. Apa maksud dia? Of my sea. So kita ni diibaratkan sebagai pelayar tau. Dan yang tahu lautan kita ni adalah diri kita sendiri. Dan kita menentukan ke arah mana kita nak berlayar tu. Kan? Itu, dan ia kena bermula daripada kepercayaan dalam diri kita sendiri. Jadi kalau cikgu-cikgu semua duk macam blur-blur ke tak tahu nak buat apa, you are the master of your sea kan. So kalau saya nak cakap lebih pun saya takkan tahu. Awak je tahu apa yang awak nak, apa yang diri awak nak pergi ke mana semua. Kita boleh bagi ni lah, guidance lah, nasihat dan sebagainya. Tetapi yang menentukan tu adalah diri kita sendiri. Islam banyak cakap perkara ni jadi itulah, build up kepercayaan dalam diri. Saya ingat kita kena banyakkan amalan-amalan kerohanian lah, seperti qiyam dan sebagainya, zikir. Itu akan menguatkan jiwa kita. Kuatnya jiwa kita akan menyebabkan hati kita tidak berbolak-balik dan kepercayaan kita semakin tinggi. Wallahu a'lam.